Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas kita pada malam ini dengan tajuk Sembang Harga Emas. Okay, alright. Okay, Sembang Harga Emas. Lepas tu agenda kita hari ini, saya akan lalui semua perkara ini. Pertama sekali ialah berkenaan dengan berita terkini mengenai quantum metal, harga emas. Lepas tu kita ada sembang harga emas dan kita ada question and answer. Okay, kita boleh soal jawab dalam Zoom meeting kita melalui chat ataupun boleh juga tanya melalui peti suara ataupun cakap terus pada kami semua. Okay. Okay. Baru-baru ni kita kita mulakan dengan berita terkini lah. Baru-baru ni QM ada raikan QM dealer. Okay, sekejap saya minimizekan ni dulu. Macam mana minimize ni? Okay, okay kot. Okay, QM baru-baru ni meraihkan QM dealer di South Africa. Ni gambar-gambar dia. Saya rasa dia orang ada ada dinner, majlis makan malam di South Africa. Dan saya rasa Datuk Lim dan Puan Emily pun hadir di sana untuk menghadiri majlis makan malam di South Africa. Okay. Okay. Lepas tu pada 2 minggu lepas juga QM telah um, membuat satu program iaitu Investor Awareness Program di Bayan Bay Hotel Penang dan telah masuk dalam media massa lah seperti Bursa Malaysia, Bulletin Mutiara, Suara Merdeka. Ni adalah gambar-gambar dan berita-berita mengenai program inilah. Okay. Lepas tu dalam Investor Awareness Program tu saya rasa QM juga telah meraihkan merchant-merchant atau senior merchant yang telah mendapat kutipan yang banyak lah, ataupun transaksi yang banyak lah. So kita lihat gambar ni, ada yang mendapat hadiah Mercedes, BMW, okay, ada yang dapat jam, so dan sebagainya lah. Ini untuk meraihkan merchant-merchant yang mendapat sales yang banyak. Dan satu lagi saya ulangi, pada minggu lepas QM juga buka QM Jewelry di Paragon Mall Penang. Saya dengar mendapat sambutan hangat tapi saya tak pergi lagi. InsyaAllah dalam masa terdekat 1 bulan 2 ni saya akan cuba pergilah dan ambil gambar. Okay. So ni suasana QM Jewelry lah pada minggu ini. Okay. Agak ramai lah untuk permulaan. Okay. Okay. Sekarang kita sembang untuk harga emas. Saya tunjuk sekarang ni harga emas untuk 2 tahun, iaitu tahun 2021 hingga 2023. Seperti anda lihat, harga emas ada naik dan turun, tetapi secara keseluruhannya average ia telah meningkat daripada harga RM240 hingga ke RM308, okay, untuk tempoh 2 tahun ni. Lebih kurang RM60 lebih lah. Harga emas kita telah naik daripada tahun 2021. Dan untuk dalam tempoh 1 minggu, saya rasa semua yang beli emas uh, agak berasa gembira lah dengan kelonjakan harga emas lah daripada RM303 pada minggu lepas atau seminggu sebelum ini, dan sekarang sudah berada pada tahap yang tinggi lah, RM308, ataupun dalam ounce kita akan harganya adalah 2008 ounce, sudah mencecah lebih daripada 2000 ounce. Tu saya harap siapa yang dapat terminate GE tu ataupun GCA tu akan dapat duit dan masuk dalam bank dalam masa 5 hari. So saya sendiri juga telah terminate lah GCA dan GAE lah. Dalam masa 5 hari kita akan dapat duit tersebut. Okay. Ada sesiapa nak tanya boleh tanya dalam chat ataupun bercakap ya. Okay. Alright. Okay. Sekarang saya nak share something. Okay. Mengapa harga emas dipengaruhi oleh data ekonomi US. So selalunya setiap minggu kita ada data ekonomi US dan kadang-kadang ia mempengaruhi harga emas. Dan sini saya nak kongsi sedikit lah kenapa harga emas dipengaruhi oleh data ekonomi US. Yang pertama, US merupakan, sekejap, okay.
US merupakan negara yang mempunyai aktiviti ekonomi terbesar lah. Kita tahu dengan penduduknya 330 juta penduduk. Okey, seramai 330 juta penduduk dan kebanyakan syarikat-syarikat gergasi berada di US. Dan sebab itu US mempunyai pengaruh yang kuat lah dalam data ekonomi. Sebab yang kedua, mata wang US. So seperti yang kita tahu, mata wang US merupakan mata wang yang paling banyak digunakan dalam urus niaga, terutamanya minyak dan rizab. So apa yang saya nak perjelas di sini ialah semua urusan minyak adalah dalam USD. So maknanya banyak negara menggunakan mata wang US untuk membuat transisi perdagangan dalam pembelian dan penjualan minyak. Dan ramai juga negara-negara yang menggunakan mata wang US dollar sebagai rizab ataupun simpanan dalam negara. Sebab itu US dollar ni memainkan peranan penting lah dalam penentuan harga emas. Okay, sebab tu um, kalau ada jatuh dan bangun US dollar, harga emas kita akan berubah seperti sekarang kan. Kadang-kadang sekarang US dollar ialah 4.78, RM4 RM4.78, US dollar 4. RM4 RM4.78 bagi satu US dollar. So agak tinggi lah. Okay. Dan di United States juga terdapat bank yang terbesar, okay, dan Federal Reserve, dan ia merupakan pusat pertukaran komoditi. So ia menjadikan tumpuan bagi perkara ni lah. Okay. Dan juga satu lagi yang terakhir ialah monetary policy dari Fed. Yang ni Federal Reserve lah, orang kata macam bank negara lah. Dia akan menentukan polisi monetary seperti menaikkan kadar OPR ataupun menurunkan kadar OPR. Juga mempengaruhi harga emas, okay, dan mempengaruhi US dollar. Okay. Antara faktor lain yang mempengaruhi harga emas adalah Black Swan. Black Swan ni ialah satu term yang di mana keadaan tiba-tiba berlaku. Sepertinya keadaan sepertinya perang ataupun kemelesetan ekonomi yang meruncing dan harga minyak yang tidak menentu ataupun harga minyak yang terlampau tinggi ataupun terlampau rendah boleh mempengaruhi harga emas. Okay. So di sinilah saya nyatakan apa fakta-fakta mengapa harga emas dipengaruhi oleh data ekonomi US. Okay. So nanti kita fahamlah. Kalau kita ada news pasal US ekonomi, kita cuba kaitkan dengan harga emas. Kenapa dia turun dan kenapa dia naik. Di sini kita boleh cuba ambil apa? Cuba untuk relate kan ataupun kaitkan dengan data US ekonomi dengan harga minyak, harga emas. Okay. Okey, melihat ekonomi US data, kalau selalunya saya akan lihat website Metal Minds, okey. Dan uh, kalau selalunya saya tengok dekat apa ni? Carta ni, okey. Kalau tengok warna ni merah, maknanya ia harga ni akan membangungi harga emas. Macam kayak contoh hari Khamis minggu lepas kan. Hari Khamis lepas pada Oktober 26 jam 8.30 dia merah. Merah maknanya ia tak bagus untuk harga emas. Okey, sebab tu kita tengok lepas pukul 8.30 tu harga emas tu dia turun. Lepas tu tiba-tiba dia naik balik. Tu ada faktor lain lah yang menyebabkan ia naik. Faktor tu adalah sebab keadaan geopolitik atau peperangan yang berlaku di Gaza sekarang ini. Okey. Okey. Di sini saya letak website dia lah. Selalunya saya tengok sini lah kalau nak tengok harga emas tu dipengaruhi oleh ekonomi US, saya tengok kat sini lah website ni. Okay. Okay. Soalan-soalan. Okay. Okay. Sini saya ada letak beberapa soalan. Kalau ada sesiapa nak jawab pun boleh juga atau bagi pandangan ya. Okay. Boleh, yang soalan pertama. Boleh tak kita jangka harga emas? Bagi pendapat saya, kita tak boleh jangka harga emas. Sebab kalau dah jangka harga emas, dah ramai orang kaya lah. Okay? Itu satu fakta. Tapi, tapi kita boleh buat apa ni? Kita boleh buat anggaran dah kalau ada perkara-perkara yang berlaku. Contohnya seperti ekonomi US data tu kan. Kalau kita tengok
dia memihak kepada gold, dia akan naik. Tapi kita tak tahu berapa lama berapa banyak dia naik. Yang kita, kalau dia tidak memihak kepada harga emas, kita tidak tahu berapa banyak dia akan turun. Tapi itulah fakta, dia punya ni, kita tak boleh jangka. Siapa pun tak boleh jangka. Kita hanya boleh dengar tapi jangan percaya. Sebab dekat ramal luar sana ramai analisis. Selalunya analisis oleh orang luar ni dia tak tepat. Okay? Selalunya nak tepat dia akan buat analisis bila harga emas tu telah berlalu lah. Maksudnya post value lah. Dia akan cuba cerita kenapa harga emas naik dan turun. Dia boleh cerita lah. Tapi kalau anda nak tahu untuk masa depan, susah lah. Okay? So jangan percaya pada analisa-analisa 100%. Orang kata jangan jangan apa, bagi harapan lah kalau katakanlah ada analisis kata akan naik tinggi-tinggi kan. Jangan terlampau apa, percaya ataupun berharap lah. Nanti kita kecewa. Okay. Ada siapa nak bagi komen pasal ni? Okay. Kita dulu. Uh, Okay. bro, nak tanya sikit. Mhm. So maksudnya kalau kata teori USD melemah, harga emas meningkat atau dan Mhm. sebaliknya tu macam mana tu? Dia adakah related dengan benda ni ke? Dia related. Kalau harga US dollar tinggi, harga emas patutnya rendah. Kalau harga USD rendah, harga Hmm. emas naik. Macam sekarang, kalau kita tengok 2-3 bulan kebelakangan ini kan, harga USD naik kan, harga emas turun. Macam itulah. Ah, Okay, okay. mhm. Terima kasih. Okey, soalan kedua, saya pergi segi soalan kedua Boleh mencelah saya kalau nak tanya soalan lagi. Soalan kedua, adakah pendapat analisis mengenai harga emas betul? Bagi saya, pendapat saya tak betul, tak tepat. Dia tak tepat. Ah, Cuma sekarang ni ada peperangan kan? Peperangan dia sekarang kita ada peperangan di Gaza. Sememangnya dia akan predik harga emas naik lah. Tapi dia tak akan tahu berapa banyak dia naik. Berapa banyak dia naik tak akan tahu. Cuma kita berharap dia naik lah tapi tak tahu berapa banyak. Itu masalah dia. Okay? Sebab apa, Black Swan ni macam peperangan ataupun kemelesetan ekonomi yang meruncing ataupun harga minyak terlampau tinggi, itu semua satu perkara yang di luar kawalan lah. So selalunya akan mempengaruhi harga emas. Sebab tu orang kata harga emas ni safe haven kalau berlaku apa, perkara-perkara yang tidak dijangka. Okay. Adakah harga emas akan sentiasa menaik? Seperti saya tunjuk tadi dalam chart tu dia ada naik turun lah. Tetapi secara average tahun ke tahun daripada dulu sampai sekarang dia akan sentiasa naik. Tapi cuma dalam satu tahun tu dia akan ada naik turun lah. Okay? Okay. Ada soalan? Eh? Boleh mute tak siapa yang tu? Hello? Boleh mute siapa yang tak mute tu? Syariman. Okay. Alright. Okay. Bila waktu soalan keempat? Bila waktu terbaik beli emas? Okay. Ini pendapat saya lah. Okay. Kita secara thumb rule kita beli harga emas rendah dan jual harga emas tinggi, betul? Okey. Tapi kalau kita nak beli emas tu masa ia tengah naik katakanlah dia tengah naik sekarang kan. Sekarang 2008 ounce. Okey. Okey, kita tengok balik sejarah dia. Harga emas paling tinggi pada tahun ni 2060 ounce. Okey. Dan harga RM masa tu mungkin 29 lebih kot. 290 lebih. Sekarang harga emas dalam ounce 2008 ounce tapi harga dalam RM 308. RM 308 per gram. So dia saya ada dua faktor tu lah sebab sebab apa jadi macam tu pada kata pada 2 3 6 bulan lepas kerana harga USD kita naik. Sebab tu kita punya harga emas tu dia tinggi.
Walaupun dia dalam 2008 ounce, harganya RM308. Tapi pada 6 bulan lepas, harga paling tinggi ialah 2050 ounce. Tapi harga apa apa kita punya rate berbanding USD hanya RM4 40 sen macam tu. So ada beza situ. So sama adakah ia waktu terbaik? Bagi saya taklah sebab RM kita tinggi. Ha. RM kita tinggi. Kita punya apa RM kita amat rendah. Sorry. RM kita amat rendah kerana US dollar tinggi. So sebab kita tak pernah cecah RM RM312 lagi selama ni. Tapi dalam ounce dia dah cecah. Jadi risiko sikit lah untuk buat perbandingan tu. So bagi saya jangan beli lagi lah kalau dia tengah naik. Selagi dia tak pecah apa ni 2050 ounce tu. Ada siapa nak bagi pendapat pasal ni? Kalau ada pendapat lain lah. Tu bagi saya lah. Boleh tanya dalam chat juga lah kalau nak kalau tak nak bersuara. Okay. Tapi katakanlah kalau harga ounce tu dia dah cecah uh, 2050. Kita nak beli ke tak? Tu kita tengok senario lah. Keadaan semasa lah. Okay. Katakanlah macam ni saya bagi senario lah. Saya rasa macam ni. Boleh tunjuk graf sikit ke? Okay macam ni. Ha. Sekejap. Ya. Sebab Okay. biasa kita tengok gram ataupun Ya, ya. tak pasti nak tengok yang mana. Kita tengok. Okay macam ni kan. Okay. Nampak sini kan? Hmm. Okay, sekejap saya. Okay. 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 Yang ni semua dalam gram. Okay, kalau dalam ounce, sebab, okay, harga emas macam ni lah. Okay, kalau dulu okay, saya katakan bulan Mei, saya rasa paling tinggi sini kot. Ni. Saya ingat lagi, bulan Mei dia cecah RM290, nampak? Saya letak screen, pointer, pen. Okay. Ini kan? Yang ni, saya rasa 290 masa ni. Yang ni, 290. 290. Okay. So sekarang dah 308. Tapi dulu harga RM kita harga USD rendah. Sekarang 4.78 ni RM4 berapa? RM4.40 kot masa ni. Sebab tu dia walaupun masa ni harga ounce dia 2050. Ada manis. 2050. Tak silap saya. Tapi sekarang harga dia ounce dia 2008. 2008. So ada okay. By right by right by right kalau katakanlah harga USD kita kekal, by right tinggi lah. Okay. So ada susah lah sikit kita nak jangka kan sebab ounce dia kalau ikut US dia ounce dia masih kita tak sampai tinggi lagi. 2008 ni tak tinggi lagi. Tapi oleh kerana dia convert RM, dia mahal lah. So sekarang kalau kita nak beli JE kan RM329 per gram. Bukan. Itu harga spread lah. Tak pastilah. Tapi 308 campur 3%, terbelah-belah lah juga. Dekat 20, 320 lah juga. Okay. So bagi saya susah lah sebab harga RM kita tinggi. Rendah. Mahal lah kalau kita beli sekarang. Okay. Saya ada satu senario. Katakanlah harga emas ni akan naik. Okay. Tiba-tiba kadar OPR akan diturunkan. Tu baru kita boleh yakin kita boleh belilah sebab bila OPR dia turun, harga emas akan naik. Itu saya confident lah. Itu pendapat saya lah. Jangan ambil bulat-bulat. Macam tu lah. Faham kan? Sekarang kata sebab tengah-tengah naik ni, kita nak beli ke tak nak? Susah sikit lah sebab kadar OPR US dia masih kekal 5.25%. Dia tak turun lagi. Okay. Lepas tu keadaan geopolitik di Gaza tu masih lagi berlaku. Dia akan naik tapi sama ada kita nak beli tu satu keputusan yang agak sukar jugalah. Sebab ia bergantung pada Fednya decision lah pada bulan 12 ni ataupun 11 ni.
Dia nak naikkan OPR ke, nak turunkan OPR ke, nak kekal. Kalau dia nak turun, tu satu news yang baik bagi emas lah. Kita boleh beli lah. Tapi tengok juga harga ounce dia. Kalau dia cecah 2050 ke 60 ke, jangan kita beli masa maksimum pula kan. Kita tengok juga tu. So susah lah nak decide. Okay, ada soalan lain? Jap. Range buy zone yang sesuai untuk JE. Seboleh-bolehnya jangan kita beli harga maksimum lah. Okay. Itu saya punya nasihat lah. So sebab bila kita GAE tu kita kena ambil kira faktor 3% kan. Katakanlah sekarang RM302. Kalau kita 3% mungkin 320 kat, jap saya kira. Dia bagi 100. Oh, 317 kalau kita beli GAE sekarang. Okay, 317. Dia tak pernah cecah lagi lah 317 ni. Dalam RM. It's a bit risky lah kalau nak beli sekarang. Sebab kita tak pernah cecah lagi 317. Takut kita beli nanti tak tak sampai-sampai 317. It's a bit risky lah. Kena tunggu harga kena tunggu harga turun lagi. Yang tak pernah cecah. Selamatlah. Boleh beli tapi lambat lah kalau nak jual. Bertahun-tahun ke setahun ke. Ha. Sebab sekarang kita punya USD tinggi kan. Susah sikit lah. Tu risiko dia lah. Boleh beli. Tapi sebab dalam ounce dia sekarang 2008, dia tak cecah max lagi. Max jauh lagi 42 point lagi untuk sampai 2050. Itu pendapat saya lah kalau nak beli sekarang. A bit risky lah. Sebab a bit risky. Itu satu keputusan yang sukar lah. Sebab harga USD tinggi kan. Nak bandingkan lepas yang bulan 6 bulan lepas susah lah. Okay. Soalan lagi boleh tak apa? Bagus, soalan menarik. Boleh, adakah saya menjawab soalan anda tadi? Siapa nama? Hairul kan? Bukan? Okay. Cik Arif yang Cik Arif. Okay. Thank you soalan. Bagus. Arif Okay. Okay. Ada satu soalan lagi. Baru-baru ni Malaysia dia nak berurusan dengan Dina. Okay. Dengan negara tertentu lah. China ke apa entah. Dengan negara ASEAN. So ada orang tanya apa beza Dina dan Golbar. Jawapannya Dina dan Golbar sama. Semua kalau dalam bentuk fizikal emas Dina ni bulat. Golbar ni 4 segi. Tu je. Tapi harga sama. Dia punya purity 99.9. Okay. Okay. Kadang-kadang bila masuk news kan ada sebut Dina, ada Golbar. Dina ni macam macam bentuk shilling tu, bulat. Golbar dia 4 segi. So tapi harga emas sama. Beza dia lah kalau baca surat khabar kan, Malaysia nak guna guna transaksi RM dengan dinar. Inilah dia punya jawapan dia. Dinar bentuk basically dia bulat, golbar 4 segi. Okey, 6. Apakah senario atau jangkaan harga emas pada tahun ni dan tahun depan? Ini satu soalan yang menarik ni. Ini pendapat saya lah, berapa yang saya baca. Okey, dan keadaan sekarang. Okey, keadaan geopolitik di Gaza ni masih genting lagi. So kita tengok news pun Israel pun nak apa? Nak masuk kawasan Gaza dan serang lah apalah kan. Kita wallahu alam lah. Sebab tu jangkaan Hamas pada dah 3 minggu dah dalam Israel tengah berperang ni. 6 Oktober kan. Sekarang dah apa? 29 dah dekat 3 minggu dah. Dan masih tak reda lagi. Dan masih lagi ada bombing lagi. Okay. So agak panas lah. So saya jangkakan harga emas akan naik dalam masa 2-3 minggu lagi lah. Atau seminggu atau 2 minggu. Kecuali kalau dia tiba-tiba dia stop. Dia stable, dia stop. Tak ada apa-apa perangan baru dia akan harga emas akan stable pada normal lah. Macam kita alami selama ni. Okay. Itu untuk tahun ni. Okay. Lepas tu tahun ni juga US akan sama ada naik ke atau kekal ke atau turun, kita tengah tunggulah. Kalau dia turun, emas akan naik.
Okay, untuk tahun depan macam mana? Tahun depan saya ingat apa yang saya baca US mungkin akan turunkan kadar OPR dia. Tapi tak tahu bila. Ada yang kata 6 bulan, ada kata 9 bulan. Itu bergantung pada keadaan inflasi United States lah. Tengok okay, itu yang pastilah kita tengok. Kita tak tahu bila tapi dah 2 tahun dah dia naikkan OPR tu. So Hmm. satu masa tu dia akan turunkan juga tapi kita tak tahu bila. Tapi masa tu harga emas akan naik lah bila dia turunkan OPR. Okey, ada pandangan lain? Betul. So Ah. maksudnya daripada macam sekarang kan dah bulan 10 kan. Hmm. Kita Mhm. tengok macam harga emas daripada bulan 1 hingga ke bulan 10, kalau saya tengok macam 11% lah kenaikan, betul tak macam tu? Betul betul. Pada sekarang Ya. maksudnya dia mengikut apa yang tahun-tahun sebelumnya punya prediction, betul kan? Yalah. So siapa yang memang saving daripada awal tu, insyaAllah okey lah kot. Tu Cuma, macam cuma, tu. cuma Betul tak dia punya macam daripada Januari ke sampai sekarang tu persen dia tu? saya rasa betul lah ni. Betul kan? Kalau kita tengok dah 250 sini, 250. Sekarang Hmm. 200 betul lah. Cuma itulah harga USD berubah kan masa tahun ni bulan Mac tu sampai sekarang dia berubah naik RM4.30 sampai RM4.80, Hmm. RM4.78 lah tu dia naik tu. Tu yang susah sikit lah. Okay. Ya, cuma itulah GA ni kan dia ada management fee kena kena bayar kan. Kalau lebih setahun tu dia makan lah sikit kita punya profit tu kalau kita jual lambat. Tu je. Kalau nak untung besar-besar kena kena spread tu spread of profit tu kena tinggi sikit lah baru boleh jual. Kalau tak dia akan walap kita punya untung sikit sebab management fee. Jadi kalau boleh kita beli GE tu within 1 year kita jual lah kalau boleh. So Kalau tak kalau ke daripada segi mhm. macam ada orang beli JE bulan 10 kan, Bulan 10 adakah dia baru ada ni. satu term, maksudnya kalau setahun tu kita macam tahun 2023 ke 2024, Mhm. macam 2023 tu kita kena macam contohlah close semua account atau jual satu semua JE ke something, Hmm. Hmm. atau dia still kita boleh hold sampai 2024 macam tu. Macam mana pandangan kalau Boleh kita kita beli hold lah. bulan 10 kan? Kita beli bulan 10 baru ni bulan ni lah kan bulan 10 betul Hmm. tak? Contoh. Lepas tu kita jual tahun depan. Boleh? Dengan kalau kita punya margin spread tu tinggi lah macam kita beli sekarang 300, kata kita sampai contoh RM300 kan kita beli JE Betul, betul. satu unit Ah. 300, harga per gram 300 per gram. Kalau kita jual tahun depan kalau dia RM360 per gram okey lah. Hmm. Dia kena margin, make sure margin tu besar lah ataupun kita dapat 10% of profit lah. Jadi kita jual pada harga kita dapat 10% minimum profit. Ha. Jadinya kalau awal-awal tahun tu ada apa-apa macam news ke yang impact, contoh Tak ada, tak ada, kita tu tak macam ada, tiba-tiba harga gold jatuh jatuh time awal tahun ke, tak ada kan? tak ada, tak ada, Alright. tak ada. Dia semua ikut ekonomi US kan, macam Fed lah. Betul, Ha. betul. Ada orang kata masa raya lah emas naik, tak ada, tak ada. Tu satu hal lah tu. Tak ada, dia tak dipengaruhi. Raya pun dia jual. Jual. Kita boleh jual beli masa kan. Okay. Tapi itulah saya ingat tahun depan harga emas akan naik lah kalau OPR turun tu je. Tapi tak tahu bila lah, tu je. Baru sekarang. Tunggu Isnin lah. Isnin tengok Jumaat hari tu dah naik dah tu. Itulah. Sebab keadaan geopolitik lah. Ya. Betul, betul. Tak reda lagi. Lepas tu, jangan lupa lah pada rakyat Palestin. Ya, Ada tu soalan lagi? semestinya. Betul. Arif cakap ada holding power and tak kisah time okey je. Kita kena kita hold lah power, jangan jual. Kita at least kena profit. JA tu kalau boleh saya nak semua ahli QM kita untung at least RM200 lah. RM200. GCA tu at least 10%. Saya dah try jual lah, dapat 10% lah GCA. Macam harga harga jual RM170. Saya jual lah dapat untung RM20. Okey lah. Ha. Okey. Okey, ada soalan lain? Pasal emas ke apa-apa tanya je. Rasa tu je saya punya ni. Atau ada soalan lain?
Q&A dah. Ada lagi? Ha. Bila tengah untung, hati jadi fikir macam-macam nak beli. Tu satu soalan menarik. Okey. Sebab apa? Sebab harga emas tengah naik kan? Tu dia punya. Kita tengok dulu. Kita cuba. Kita kena apa? Kita tengok dulu. Memang ada hati nak naik sebab saya rasa sebab ounce dia 2008 kan. Jangan sok lah. Jangan asyik dia orang ni. Harga harga 1 gram apa per ounce dia 2000 apa 2008 ounce kan. Sebab tu kita ada terasa nak beli kan. Tapi harga kalau kau beli RM tinggi lah. Tu kena hati-hati lah. Bagi saya, tu pendapat saya lah. Saya tak beli lagi sebab dia dah dalam RM dia tinggi lah. 317 kan. Kalau kita beli JE. Tak pernah-pernah lagi kan. Tak pernah cecah lagi kan. Hmm. Kita tengoklah macam mana. Bulan 12 ni dia nak turun ke, naikkan OPR ke. Tengok macam mana. Boleh beli kot selagi ounce tu tak cecah 2050. Kalau US dia tengok ounce. Dia kata boleh naik lagi. Dia kata boleh cecah 2100. Kalau itulah dia analisa dia lah. Sebab perang ni kan kalau berlanjutan. Satu lagi faktor minyak. Kalau harga minyak dia naik $1 hari Jumaat lepas. Kalau dia naik mendadak harga emas pun boleh boleh ikut sebab perang. Kalau tiba-tiba faktornya tengok harga minyak nanti kita tengok minggu depan. Kalau harga minyak tiba-tiba naik kan, dia naik $5, naik $100 kan per barrel. Ada tanda-tanda emas akan naik tinggi. Dia tengok lah macam mana. Sebab sekarang hari tu dia naik $1 dia dah bising lah. Orang yang bising lah. Dia tak $85 lah sekarang. Ya, per barrel. Dia takut satu bercecah. Kalau saya tengok news dia akan kalau cecah $100 tu tu naik tinggi lah. Tengok dulu. Sebab dah 3 minggu perang tu dengar. Okay, ada soalan lain. Arif cakap tunggu simpan bulat tunggu harga jatuh dulu Hairul. kita kita itulah dapat saya harga agak tinggi lah. Hairul rasa macam mana? Nak beli juga? Ke macam mana? Saya ikut lah. Minggu lepas ada beli tu, simpan lagi. So tak ada bullet lah nak tembak. Itulah Haji Tok Pa pun pesan. Sekarang masa jual JA dan GA jadikan bulat. Betul. Tak, cuma Sebab harga nampak tinggi, tengah tinggi. Kita tak tahu lagi. Itulah. Tu kita doa je lah tinggi. Supaya itulah. Kita agak tinggi lah. Kalau CRM agak tinggi. Cuma nak tunggu lama tu lah. Dia kan untung tunggu lama kalau nak. Tu lah. Susah kan nak ni. Nak decide. Walaupun kita buat technical analysis pun kita tak boleh nak predict. Betul? Betul. Okay. Bagus soalan. Kita hold dulu. Nanti kadang-kadang Arif pun dia perhati juga harga emas tu. Kalau turun dia akan war-warkan lah. Kita cuba try ikut. Sangat Mastermind. tinggi. Mas. Kita beli supaya kita boleh jual nanti. Tu yang penting sekali. Jangan beli kita tak boleh jual kan. Macam kalau harga ounce 2050, takkan kita nak beli 2050. Sebab tak tu maksimum kan. Kita beli bawah sikit. Jangan maksimum. Lepas tu tengok keadaan semasa lah. Nanti time to time saya cuba war-warkan apa yang berlaku lah. Itu bulan nak dekat lah, lagi 2 bulan lagi, bulan 12 masuk 2024 lah. Sikit lagi. Bulan 12 ni dah tahu lah OPR naik ke turun ke. Lepas tu kita tengok keadaan konflik macam mana. Jangan turun tu satu masa nanti. Tunggu masa. 2050 tu kalau USD berapa? Wallahualam. 2050 kalau USD. Saya tak tahu Daria. Saya tak tahu. Maksudnya nak tukar ke USD ke apa? Oh, 2050 ounce 2050 ounce. Tak tahu Dia kena macam kena kena jadikan dalam gram lah, tak tahu apa. Sekarang rasanya 300. ounce Sekarang 300 lah. 27 gram kot. Oh. Berapa gram? 20 sekejap. Sikitnya. Oh sorry. Sekejap.
Dalam 58,116 gram. Wah, banyak. Ha, Salah kan. tak pasti Nadia. Ya. Sejarah apabila gemas capai 80H. Masih. Oh, yang ni subjektif Haji Topah. Dia, Hai. dia tengok keadaan. Kadang-kadang dia tengok keadaan lah. Tak pasti. Yang ni dia subjektif. Kadang dia naik, lepas tu dia turun balik. Kita sebab tu dia harga semasa. Tak boleh cakap dia akan hold lah. Macam satu hari, macam 2000, macam bulan Mei tu dia naik 2070 sekejap. Ha, sekejap je. Dalam berapa minit je. Lepas tu dia turun balik. Ada satu time tu. Dia naik all time high. Tak, itulah tapi tak semua. Masa pukul berapa pagi dah. Ada. Saya tengok, saya ada tak dalam chat tu. Sini kot. Kalau kita beli GAE, kalau Sini kita kot. Sini ada. Ya, go ahead. tak apa, tak apa, teruskan. Tak ada. Kalau kita beli GAE, contoh GAE 10, Mhm. emas naik 1%, maksudnya kita akan dapat kenaikan sebanyak 10%, betul ke? Betul. Cuma kita kena ingat bila JE tu kita bagi harga spread tinggi 3%. So Aha. kita kena at least 4% daripada harga harga JE yang kita beli tu. So maksudnya bila 4% kita dah untung 4%, 10%. 10%. Bila 4% 4%. dan 10%. Ataupun Bila harga emas naik 4%, kita untung 10%. 4 tolak 3, 1% kan. Kalau kita untung, kalau harga emas naik 1%, kita untung 10%. harga emas naik 1%, kita untung 10%. 10. Ya. Okey. Kalau naik 4%, Naik 4%, 40% lah. 4% lah, betul lah. Hmm. Alright. Tapi kita kena ingat, kita kena tolak kita punya spread tu. Kita beli dengan harga spread 3%. Hmm. Pada 4% maknanya 70% lah untung. 70% kita kena 7% kita punya harga emas tu naik 7%. Baru kita boleh naik kalau kalau tolak spread 3%, kena harga emas tu naik 7% lah. Uh-huh. Okay. Ada soalan lain? Good. Apa dah? Oh, dah 9.40. Okay. Bagus soalan. Ada apa nak tanya lagi? Tanya kat chat boleh. Ada siapa nak tanya lagi? Satu lagi saya nak ingatkanlah kita jangan lupa rakyat Palestin lah. Okay? Itu yang pasti. Oh, ada soalan. Oh, bagaimana set alert harga di TradingView? Ada siapa jawab? Hairul ke? Saya rasa boleh set harga kan? Boleh set alert kan? Tak silap saya. Dia Saya boleh tu. set alert, tapi saya Ah, tak ingat. ah, Sebab di TradingView je ada soalan itu. Ada satu klien tanya, kalau dekat TradingView ni, kita punya simbol gold tu, dia ada banyak tau. Kita nak refer yang mana satu. Oh, Gold per AUS, gold per ounce macam tu lah. Jadi dia keliru sikit. oh. Kan kalau dekat dalam simbol tu kan ada banyak gold Mhm. slash dan something Mhm. kan. Ada yang keliru untuk refer yang tu. Okay, tengok saya punya. Saya ada TradingView juga. Sekejap saya tengok Haji Topah. Saya boleh buka kot. Saya rasa ramai juga yang pakai TradingView ni selain daripada goldprice.org kan. Hmm. Saya jumpa dah. Nampak sharing saya Haji Topah. Sekejap. Nampak Dia tak silap saya dia boleh create alerts ni. Tekan ni. Alert.
Lepas tu boleh create alert. Ha. Lepas tu condition boleh boleh lah kalau kita set dia punya sini lepas tu create. Boleh tak? Ha. Dia boleh set kat sini. Pak. Kalau kita set kalau dia lebih 4117 dia akan notify lah. Dia boleh set kat sini alarm clock ni. Okay. Ni harga sekejap. Gila. Ni harga emas kot ni. Ni 2005. Ni saya punya lah. Oh, okay. 25 tu ni. Boleh set kot ni. Macam mana lah. Nanti saya kena ulang. Tapi ini lah tekan ni. Yang kena set. Tambah. Mana dia punya ni lah. Gold. Dia ada goal. Entah mana betul ke tidak ni. Tapi tu je lah set dia. Okay. Ni cara nak set dia lah. Okay, je tak apa. Tapi saya rasa tu lah dia set alert ni kita kena tengok lah kan. Dia bukannya ada alarm bagi alarm kat phone ke apa kan. Macam dia naik pagi-pagi kan dia tak ada alarm kan. Betul tak Aaron? Dia tak ada. Ada ke dia bunyi alarm ke apa. Tit, 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 tit. Tak ada kan. Kita kena tengok sini kan. Trading view ni. Sekejap, saya sebab rasa dia ada apps dia. Oh. Sebab kita sekarang tak tahu kan pagi-pagi dia naik tiba-tiba kan. Macam Sebab dia ada apps. Dia ada aplikasi oh. Okay. di Google Play. Oh, alarm keluar di handphone. Oh, Haji tak apa ada. Oh, Kena- bagus lah macam tu. Macam tu tak tidur malam lah. Kalau harga naik lagi. Alhamdulillah tak apa. Bagus lah. Kalau harga naik dia bunyi elok lah. Macam hari tu saya tiba-tiba bangun kan. Pukul hari Sabtu itu pagi-pagi. 2-3 dia tiba naik. Adalah dapat jual sikit. Ada soalan. Buy price USD 66.66. Maksudnya kita kena jual pada harga ni ke beli masa USD. Price USD 66. Price. Buy price? Oh, kalau kita beli, saya tak tahulah betul saya punya information lah. Okay. Kalau kita beli harga tu USD 64, kita jual 66.66, kita untung lah. Tapi tak tahu lah sebab buy price dengan beli, saya tak faham dia punya soalan ni. Arul faham? Buy price USD 66. Kalau kita beli buy price USD 66.66, kita jual kena harga lagi tinggi lah. Macam sekarang dia 64 kan sekarang. Kalau kita beli 64, kita jual tinggi lagi 66. Hari tu masa gold jatuh RM277, dia 58.4 USD. Sekarang dah 64. So kalau kita jual sekarang untung lah. Kalau kita beli emas tu by price dia 58.4 USD, sekarang dah jadi 64. Beli dulu 64 lebih. Kita tunggu naik lagi. Kita tunggu naik lagi Nuria. Sekarang 64 kan, break even kot sekarang. Biar naik tinggi. 65 ke 66 ada untung sikit tu. Faham? Kalau sekarang 64 kita tunggu harga emas tu naik lagi. 66 ke 67 ke. Sebab macam sikit sangat tu 64, 66. Tak cover lagi sini tu. Okay. Soalan menarik. Boleh Nuria. Okay. Beli 64 lebih kena tunggu sikit lah Nuria. Tunggu naik lagi. Okay. Ada soalan lain? Oh, okay. Nuria kata je. Okay. Ada soalan lain? Boleh discuss ni. Kita ada 10 minit lebih ni. 30 minit lagi. Hari tu apa Faizal cakap kita punya QM buka pukul berapa pagi? 6 esok.
6 pagi ya? Pukul 6 pagi. Okey, okey. Jadinya kalau macam sekarang tengoklah tu. Cuma Lepas sekarang subuh tu, tak ada, lepas cuma subuh tu dah boleh tengok harga lah. betul. Sebab Sebab last Jumaat itu dia tengah naik. hmm, So, kita nak tahu berapa kan. ya, At least kita boleh take profit lah dulu. Sebab dia terlalu tinggi tu rasanya kan, emas. tinggi. Sebab Hmm. buat keadaan geopolitik kan, so Betul, boleh betul. boleh tengok lah. Kita boleh tengok esok esok pagi. Betul. Ah, ah. Dia sama Kadang-kadang kalau normal, hari normal memang dia stay flat je. Dia tak turun banyak, tak naik banyak. Ke situ. betul, betul. Kalau tapi sebab perang kan dia mungkin ada turun banyak ataupun naik banyak. Tu tu. Kita tengok-tengok lah. Sama jugalah kalau market tutup tu pun hari Jumaat tu still sampai pagi tu dia baru tutup. Hmm. So ada peluang lagi nak beli. Tapi Macam biasanya hari hari Sabtu. Jumaat orang tak beli. Saya jual hari tu masa pagi tu kan, 2 pagi naik ni kan, RM38 ni kan. Betul, betul. Saya jual. Ah, Sebab biasa kebiasaannya hari Senin tu dia orang membeli belah, hari Jumaat dan dia tutup account macam tu lah. Lebih kurang. hmm. Tapi kita tengoklah. Tengok keadaan macam mana. Harap-harap tahulah. Allah lah. Kita berharap tinggi tapi jangan bagi harapan terlalu tinggi. Nanti kecewa. Itulah kita tak nak kecewa. Sebab tu kita, beli emas ni kena jangan bagi harapan terlalu tinggi. Ya. Nanti kita kecewa. Kita jangan fikir cepat untung lah. Sebab emas ni Betul. bukan macam tu. Okay, Noria. Good. Ada lagi soalan? Menarik soalan ni. Ada lagi 10 minit. Macam GCA tu, dia ada efek tak dengan, adakah kita boleh beli GCA time-time macam ni ataupun kita boleh samakan dia dengan GA, kita kena beli time certain Oh, untuk yang nak tahulah okay. panan. Pendapat saya lah, kalau GCA tu memang elok untuk simpanan kita lah. Sebab GCA ni dia punya jangka masa sepatutnya setahun lah. Setahun ataupun 6 bulan ke atas lah. Sebab sebab spread dia tinggi. Lepas tu dia tak ada gandaan 10 kan. Naik 1% ataupun Betul harga lah tu. gram naik 1%, kita dapat 10% lah JE. Cuma harga emas ni dia naik dia tak ada gandaan. So harga emas tu dia macam kita tengok sejarah dia naik 10% per year. Tengoklah, tengok tahun tersebut lah kan. Sebab tu dia perlahan. So dia untuk jangka masa yang panjang lah untuk beli GCA ni. Yeah. Tapi ada satu perkara yang berlaku macam luar jangka. Saya ada beli GCA bulan 5 ke bulan 8 ke bulan 9. Sekarang saya dapat untung at least 10% lah. Tak sampai berbulan je, tak sampai setahun pun. Ha. So ada kes macam sekarang sebab geopolitik kan, harga masa tu rendah kan, 277 kan. Saya buat GCA 1000, okey. GCA 1000, okey. So 150 lah dalam GCA tu. So tiba-tiba dapat untung 10%, dapatlah 100, naik cash out tu RM170. So saya boleh lah jual. Saya boleh terminate. So kita tengok lah, sepatutnya dia jangka masa panjang. Oleh kerana saya beli 277, lepas tu saya dapat jual sekarang. Beza lah. Tapi JCA tu tetap tetap bulan kita buat, tetap tak 2 minggu sekali kita buat. Okey. Sebab Itu saya kadang-kadang lepas. ada yang terkeliru. Dia kata GCA nak kena masuk ikut waktu-waktu dia juga. Ada yang macam dia samakan dengan GAE kan. So kita nak bagi macam nampak lah kat situ macam mana dia punya apa? Dia punya nilai tu dia tak sama macam GAE. GAE kita kena di waktu yang betul and then barulah cepat sikit untung, betul lah. Betul, betul, betul. Sebab GCA ni jangka masa panjang lah. Sebab spread tinggi, lepas tu dia tak ada gandaan lah. Okay. So jangan, tak boleh harap macam GE lah. Okay. Ada soalan lain? Good. Okay, saya bagi seminit lagi lah kalau nak tanya. Kalau tak kita boleh wrap up lah.
QM Cell sekarang 329. Betul? Memang tinggi. Betul tinggi. Betul, memang tinggi Haji Tok Pah. Kita itulah. Tapi dari segi ounce 2008 masih rendah. Cuma sebab USD exchange je. Sebab tu dia tinggi. Tapi nasihat saya jangan beli lagi, jangan beli lagi lah. Sebab tinggi kan. Lepas tu kita tengok keadaan semasa untuk apa OPR ni, US Fed punya OPR ni. Tu keadaan geopolitik. Tengok minggu depan macam mana. Kalau ada. Biasa OPR announcement ni kita tengok dekat mana? Oh, kat Metal Minds sekejap satu eh. Kata main tadi lah. Sekejap saya tengok. Dekat bahagian mana? Sekejap saya tengok. Saya Sekejap saya buka website dia. Boleh, boleh. Okay. Minggu depan ada ke? Macam ni. Macam ni kan? Mhm. Ni bulan depan ada ni. US Federal Fund Rate. Saya zoom in sikit. Okay. Dia akan bagi tahu kat sini. Lepas tu kat dalam news pun ada nanti dalam CNN, CNBC dia beritahu lah macam mana apa dia punya decision dia. Memang waktu dia sama ni, dia kan tahu lah. 2 pagi Malaysia. Dia tahu lah. Dia punya terms tu US Federal Fund Fund Rate. rates, betul? Macam ni kita nak tahu dia tu naik ke turun. Kita tengok dekatnya dia ada news kat sini. Tak- Selalunya saya baca news kat sini lah. Oh, okay, right. Okay, saya baca news kat sini. Tapi kalau dia cakap macam minggu lepas, patutnya harga emas turun tapi dia naik balik. Betul lah. Sebab saya rasa dominan dia perang lah. Perang. Dominan dia. Tapi tengok news kata dia nak apa? Dia nak tak nak naik, dia nak apa? Stay. So tak ada apa lah. Tengok minggu depan. Bukan tentu US ni. Suka hati dia. Tengok sini Okay. Good. Sini. Yes, 2 pagi lah. Tapi masa ni kita tak tidur lah. Tak payah. Tak. Tunggu je lah. Hold je lah. Pagi, subuh nanti. Gitu. Okay. Ada soalan lain? Tak ada tu. Okay. Ikut. Alright. Sebelum saya tutup ni, terima kasih lah kerana dengar saya punya pendapat lah. Jangan ambil bulat-bulat lah. Dengar boleh, percaya jangan. Terutama pasal mengenai jangkaan harga emas lah. Kita ada banyak pendapat kat luar sana, tapi tak semuanya betul ataupun tepat. Okay? Sebab itu yang cantik pasal harga emas ni, kita tak tentu. Barulah perniagaan apa yang sah. Sebab dia tak tentu. Kalau dah tentu dah lama orang kaya-kaya lah. Okay, itu that's the beauty of this gold price lah. Dia tak tentu. Lepas tu kita beli harga rendah, jual harga tinggi. Itu dia punya polisi. Barulah perniagaan dia betul. Dia takkan sama. Lepas tu ni bukan scam lah. Sebab kita beli harga emas dengan harga pasaran. Okay. Okey, dan satu lagi kita kena ingat kita jangan lupa dengan dengan rakyat Palestin. Walaupun kita dapat untung, kita kena ingat semua ni berlaku sebab geopolitik ni yang tengah berlaku. Okey, kita kena ingatlah satu. Right. So saya sudahi majlis kita ini dengan surah tasbih kafarah, surah Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.